Okey, pada minggu lepas memang kita sudah belajar tentang total internal reflection in BM is pantulan dalam penuh. Memang sudah kita belajar lah, tapi hari ini kan kita buat satu kali lagi sebab saya tengokkan nokta ini dia pun okey juga. Jadi kan saya buat sekali lagi lah untuk pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh kan ialah pantulan cahaya apabila cahaya itu merambat dari medium yang lebih tumpat. Nah, ingatlah dia mesti medium yang lebih tumpat. Yang penting di sini mesti daripada yang lebih tumpat pergi yang kurang tumpat. In English is less yang denser to the less dense medium. Yang penting memang ada dua keadaannya. Keadaan pertama dia mesti melalui medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat dan mesti melebihi sudut genting ataupun critical angle lah. Last week kan saya sudah kasih tahu kan apa itu critical angle kan. Jadi kan di bawah ini kita boleh tengok lah what is the critical angle. Pada kebiasaan dia macam ni kan, dia merupakan sesuatu yang biasa, yaitu daripada yang lebih tumpat pergi yang kurang tumpat. Okey, tengok dia punya arah panah kan, daripada yang lebih tumpat pergi yang lebih tumpat. Dia mesti menjauhi normal. Okey, dia mesti menjauhi normal. Kalau dia belum melimpasi ataupun belum melebihi sudut genting lah, menjauhi normal. In English is away from normal. Tapi kan reflection pun akan berlaku juga. Reflection iaitu pembiasan berlaku, pantulan dalam penuh pun berlaku juga. Tapi untuk pantulan dalam penuh dalam garisan ini kan dia hanya sedikit. Maksudnya tidak begitu nampak lah. Kebanyakan dia dibiaskan ataupun dibiaskan ataupun reflection lah. Apabila sudut tuju ini semakin dibesarkan, baiklah, semakin dibesarkan sehingga sudut genting. Okey, jadi kan last week pun sudah ada belajar sudut genting kan. In English is critical angle. Jadi kan apa itu sudut genting? Yaitu sudut di mana menyebabkan 90 darjah daripada sinar biasan ini. Jadi kan kebiasaan dia sinar pembiasan ini dia ada sudut tertentu lah. Tapi kalau kita besarkan dia punya air kan sudut tuju kan sehingga dia membentuk 90 darjah, ngam-ngam pada garisan mendatar ini dipanggil sudut genting, or in English we call that is critical angle. Baiklah, kalau critical angle sudut pantulan dalam penuh pun berlaku juga, tapi masih sedikit, tidak begitu nampak lah. Ada juga sehingga dia yang denser ni lebih tumpat ni dan kurang tumpat ini, sehingga kita punya sudut tuju melebihi C, yaitu melebihi sudut genting. Okey, melebihi sudut genting yaitu C, dia akan berlaku seolah-olahnya hanya pantulan dalam penuh sahaja. Maksudnya kan dia tiada lagi pembiasan, tiada pembiasan sudah. Semua dipantulkan balik ke dalam medium cahaya itu. Maksudnya tiada pembiasan, semuanya telah berlaku pantulan dalam penuh ataupun dikenai sebagai total internal reflection. Baiklah. Okey. Total internal reflection kita teruskan. Masih tidak nampak ini lagi total internal reflection ini kan dia mesti melalui dua syarat tadi kan.
sudah cikgu ajarkan, iaitu mesti dari tensor medium to the less than medium. Dia punya syarat pertama. Dan sudut tuju dia mesti melalui mesti melebihi sudut genting, iaitu C ataupun critical angle lah. Sekarang kita tengok persamaan ini pun pernah kita belajar juga, iaitu pada last week, iaitu sin I per sin A akan mendapatkan index number, reflective index ataupun indeks pembiasan. Tapi kan kalau sin I ini dibesarkan sehingga menyebabkan 90 darjah, iaitu sudut genting, jadi N ini boleh dicarikan dengan 1 per sin C, di mana C adalah sudut genting lah. Ini merupakan satu cara untuk mencarikan indeks pembiasan. Baiklah, teruskan. Kita tengok ini pun sudah diajar juga, iaitu kan aplikasi pantulan dalam penuh dalam kehidupan seharian. Yang paling biasa iaitu pembentukan pelangi, yang formation of the rainbow. Ini berlaku kerana kalau yang untuk last week itu kan buku itu mungkin tidak begitu jelas lah. Sekarang kamu tengok cahaya daripada matahari, white light from the sunlight, sampai ke sini. Sampai ke sini dia akan the reflection occurs as a light center enter the water droplet, resulting the dispersion is component color. Maksudnya dia pertama sekali kan dia masuk, dia kena pembiasan berlaku dan juga penyebaran warna-warna komponen cahaya pun berlaku juga. Jadi di sini berlakunya penyebaran cahaya yang pernah kita belajar semasa form 1, yaitu apa? Saya besarkan, yaitu merah, kemudian oranye. Cahaya putih ini dia disebarkan menjadi 7 warna. Pernah kita belajar di form 1. Inilah cara dia kan, dia telah menjadi warna pelangi macam ini. Ini telah berlaku di bahagian bahagian sini, yaitu penyebaran cahaya berlaku. Selepas itu, penyebaran cahaya ini akan terus sampai ke hujung ini. Tapi kan, kalau dia punya, this is Scarlett Nova, maksudnya sinar 7 ini lebih besar daripada sudut genting air. Lebih besar daripada sudut genting air dan menyebabkan total internal reflection. Pantulan dalam penuh apabila cahaya tersebut mengenakan belakang air. Kemudian dia akan pergi ke sini dan reflection sekali lagi berlaku dan penyebaran cahaya pun berlaku juga, menyebabkan pelangi terbentuk. Ini merupakan pembentukan pelangi daripada titisan air hujan, yaitu total internal reflection berlaku di bahagian belakang titisan air ini. Dia mesti ada total internal reflection baru boleh berlaku kerana ini. Kemudian dulu kan saya pernah belajar juga, saya pernah bercakap dengan pelajar juga. Kalau kan sekarang dalam satu case ini ada satu batu yang besar dan ini adalah permukaan air. Seorang penyelam dia dapati ada shark. Ada shark. Shark berada di sini. Shark berada di sini. Walaupun tidak macam shark lah. Delima sajalah kan. Penyelam ini, dia anggap dia boleh selamatkan diri daripada shark ini kan. Sedangkan telah disembunyi oleh sesuatu batu besar di sini.
Kamu rasa bolehkah? Jawapannya amat mengelilukan sebab syak ini masih boleh nampak keadaan penyelam ini. Kenapa? Sebab total internal reflection berlaku, iaitu syak ini dia masih boleh tengok image mengenai penyelam itu melalui pantulan dalam penuh di permukaan air kalau sudut genting dilebihi. Nah, inilah menyebabkan fish eyes view. Ikan ni dia disebabkan total internal reflection, dia boleh melihat mungkin ke semua arah dalam air tersebut. This is total internal reflection pada mata ikan lah. Kemudian kita tengok prism periskop. Periskop pun pernah kita belajar semasa form 1, iaitu digunakan untuk kapal selam untuk memerhatikan keadaan di atas permukaan air. Apa yang berlaku pada kapal selam, iaitu ini merupakan keadaan di permukaan air. Dia masuk ke dalam prisma ini, di mana kan sini mengatakan bahawa prisma ini selalunya untuk keras, itu untuk kaca. Sudut genting dia adalah 42 darjah. Tapi sebab dia disettingkan sudut tuju dia akan melebihi 42, iaitu 45 degree. Jadi, kita boleh faham total internal reflection akan berlaku, iaitu pantulan dalam penuh menyebabkan apa yang berlaku pada objek ini akan dipantulkan kepada prisma ini. Lepas dipantulkan dalam prisma yang kedua, total internal reflection berlaku kedua kali. Akhirnya, boleh dilihat oleh pemerhati di bawah kapal selam. Yang penting, dia melalui dua prisma dan berlakunya total internal reflection sebanyak 2 kali lah. Ini cara dia lah. Baiklah. Kemudian prism binocular. Binocular ini maksud dia kita pernah tengokkan. Seseorang itu dia mau memerhatikan sesuatu yang jauh, dia kena gunakan alat ini. This is we call binocular. Seperti yang digunakan oleh askar kan, di mana dia ada sesuatu lens di sini membolehkan mata pemerhati memerhatikan sesuatu yang jauh boleh ditekatkan. Tapi sekarang kan, apa yang berlaku di sini kamu tengok objek yang jauh ini. Objek yang jauh ini, incident ray is greater than the critical angle of glass, 42. Dia lebih daripada 42. Jadi, berlakunya pantulan dalam penuh lah, total reflection. Kemudian, dia dipantulkan di sini. Tengok cara pantulan dia. Dipantulan di sini. Kemudian, dipantulkan di sini. Lalu dipantulkan di sini. Jadi, lens in binocular also invert the object. Maksudkan dia kasih terbalikkan objek tersebut. Jadi pantulan dalam penuh berlaku di binocular supaya dia melalui banyak lintasan ini boleh menyebabkan objek yang jauh menjadi ditekatkan. Dia ada lens di sini. Kemudian optic fiber. Optic fiber kita tahu kan, optic fiber merupakan satu bahan yang baru untuk menggantikan tawai krupum yang telah digunakan beratus-ratus tahun. Tawai krupum digunakan sebab krupum itu, saya lukiskan, krupum itu kan dia gunakan untuk elektrik ataupun digunakan untuk tawai-tawai macam kabel-kabel telefon kan. Krupum ini sebab di dalam dia merupakan kontaktor yang baik, di mana kan elektron akan bergetar dengan baik
di dalam kerupung dan dia menghantar maklumat dengan cepat sebab kerupung merupakan sesuatu kontaktor elektrik yang baik. Walau bagaimanapun, penghantaran maklumat melalui tawai kerupung ini ada kelemahan dia sebab elektron pergerakan elektron dalam high speed, iaitu lebih kurang dalam pergerakan halaju cahaya, boleh menyebabkan geseran ataupun penghasilan haba di dalam kabel. Kita tahu kan, kalau penghasilan haba di dalam kabel menyebabkan prestasi ataupun dia punya performance of the cable menurun. Jadi ini disebabkan kalau kita gunakan handphone kita lama sikit, ataupun guna komputer lama sikit, ataupun apa-apa jenis alat elektrik. Kalau kita guna selama lebih kurang 2 jam ke 3 jam ke, kita akan dapati bahan elektrik itu akan jadi panas. Akan menurunkan prestasi alat tersebut. Jadi, apa yang digunakan untuk menggantikan kerupung ini, yaitu dia menggunakan kaca. Gunakan kaca kan? Kaca merupakan sesuatu yang boleh menyebabkan pantulan cahaya berlaku ataupun pantulan maklumat berlaku. Yang berlaku di optic fiber iaitu ray, sinar cahaya, iaitu maklumat telah di-convert kepada light ray, kepada sinar cahaya, dan apa yang berlaku di dalam optic fiber ini iaitu total internal reflection berlaku. Pantulan cahaya ini berlaku total internal reflection. Kemudian kita tahu cahaya ini memang bergerak dengan sangat laju dan tidak seperti elektron ada geseran menghasilkan haba. Pergerakan cahaya ini langsung tidak akan menghasilkan haba dan dia akan mengoptimumkan prestasi dia dan boleh menghantar maklumat dengan begitu cepat dan tepatlah. Yang penting dia dibuat daripada kaca dan mesti lebih besar daripada critical angle dan berlakunya pantulan dalam penuh. Ini yang kita perlu faham dan kita perlu ingatlah. Dalam kehidupan seharian, iaitu gantian optik telah berlaku, gantian optik, binocular, kemudian prisma, periskop, mata ikan dengan pelangi. Semua fenomena ini semuanya melibatkan pantulan dalam penuh. Kemudian hari ini kan kita teruskan kita punya lesson, iaitu kita masuk bahagian yang baru, iaitu kanta. In English is lens. Kalau in BM is kanta. Kanta kita tahu kan, kanta merupakan satu kepingan cermin yang bersinar. Boleh digunakan untuk membuat yang paling biasa membuat cermin mata kita lah kan. Seperti yang pernah kita belajar semasa form 1 iaitu cahaya kan. Kita tahu kan ada dua jenis labun, iaitu long sightedness dan short sightedness kan. Pernah cikgu ajarkan untuk mengingatkan macam mana long sightedness dan short sightedness boleh diingatkan. Long sightedness ini maksud dia yang jauh nampak. Yang jauh nampak. Short sightedness maksudnya yang dekat nampak. Jadi long sightedness ini dia kena gunakan convex lens. Convex lens. Short sightedness ini dia kena gunakan concave lens. Apakah yang lupa convex lens? Convex lens adalah macam ini, V. Concave ada macam ini, C. Inilah cara kita ingat concave dan convex. Tapi sekarang kan kita mesti mau belajar betul-betul kan apa yang berlaku pada convex lens dan juga concave lens ini, yaitu nama dia convex dinamakan sebagai kanta cembung dan concave dinamakan kanta cekung. Tengok
Convex, kegunaan convex adalah untuk memusatkan cahaya. Okey, memusatkan cahaya. Concave lens ini untuk mencakarkan cahaya. Maksudnya supaya tidak menjadi pusat lah, supaya dia menjadi lebar. Adapun sinar cahaya itu dilebarkan, disebarkan lah, disebarkan. Okey, jadi kan kita tengok dalam convex lens ini, dia mesti cahaya ini dipusatkan di sesuatu yang dipanggil focal point. Focal point ataupun titik fokus. Maksudnya kan, okey, iaitu jarak di antara lens dengan sesuatu jarak menyebabkan image itu terbentuk kalau dia dari jauh. Dipanggil titik fokus lah. Jadi, concave lens pun juga ada di titik fokus, tapi di tempat yang lain. Okey. Sekarang kan, dalam Form 5 punya ataupun SPM punya fizik kan, ada sesuatu yang kita mau belajar, iaitu kita mesti mau tahu macam mana lukisan kanta ini. Yang penting, lukisan kanta mesti kita faham. Mesti kita faham lah, mencapakan, bukan mencakarkan lah. Mencapakan, maksudnya dia kasih mensebarkan cahaya lah. Okey, tengok tengok ini. Kita kena tahu macam mana lukisan ini. Okey, saya ajarkan ini dulu supaya kita senang faham. Okey. Betul. Sekarang kan, dalam lukisan ini, kita mesti mau tahu ada bahagian yang penting dalam lukisan ini. Yang first, kita kena tahu ada objek. This is object. Kemudian, this is kanda. Ini kanda dia. Dan ada image. Image ini mungkin tegak, mungkin songsang. Bergantung pada keadaan. Saya ajarkan ini dulu sebab kita nanti perlu kita tengok keadaan semualah. Yang case pertama, yaitu objek itu diletakkan di antara F dengan 2F. Ini adalah titik fokus. Okey, ini adalah titik fokus di mana 2F ini adalah 2 kali titik fokus. Baiklah, kalau objek itu diletakkan di bahagian di antara titik fokus dan juga 2 kali titik fokus, dia akan membentuk sesuatu objek macam ini. Objek ini menjadi real, nyata, inward ataupun songsang, kemudian dibesarkan. Okey, yang kena kita faham iaitu dia punya ciri-ciri image adalah nyata, songsang dan dibesarkan. Tapi kita mesti mau tahu macam mana kita lukiskan. Objek ini, okey, kemudian yang penting kan dalam satu lukisan ini kamu mesti mau ukur 5 bahagian ini dengan tepat. Maksudnya kalau kamu simpan 5 cm di sini pun kena 5 cm, ini pun 5 cm, ini pun 5 cm. Kemudian objek ini kamu lukis di antara F dengan 2F. Langkah pertama, kita lukiskan sesuatu garis lurus daripada objek kepada lens. Sambungkan garis ini. Okey. Sambungkan garis ini dari lens dari lens kepada titik fokus sebelah lagi. Ini step pertama. Step pertama yaitu
lukis satu garis tali objek pergi lens, kemudian tali pada lens ke titik fokus di sebelahnya. Kemudian lukis lagi satu garis daripada objek ini melalui titik pusat ganda sehingga kamu jumpa satu pertindihan dua garis. Kamu mesti mau jumpa satu pertindihan antara dua garis ini. Kemudian pertindihan garis ini menghasilkan kedudukan image. Oke, hasilkan kedudukan image. Jadi, ingatkan kalau di antara F dengan 2F ini, dia punya image adalah nyata, songsang, dan dibesarkan. Jadi, dari segi aplikasi dia, lens ini dipakai untuk projector dan digunakan untuk mikroskop. Oke, boleh paham? Sekarang kita tengok case yang kedua. Ikut saya, lukiskan dia. Kalau dia ngam-ngam pada 2F, jadi kan macam tadi kita mesti mau ukurkan semua bahagian ini dengan betul. Dia punya ukuran mesti sama. Baiklah, step yang pertama macam tadi, kita lukiskan satu garis lurus daripada objek pergi ke lens. Kemudian tali lens pergi titik fokus sebelahnya. Ini step pertama dan step kedua. Kemudian step ketiga, kita lukiskan satu garis daripada objek melalui pusat fokus sehingga kita jumpa pertindihan antara dua garis ini. Pertindihan antara dua garis ini membuktikan ataupun menghasilkan jarak image. Baiklah, untuk case ini, kalau objek dia, this is objek, kalau objek dia, jarak objek dia adalah 2F, dia akan menghasilkan jarak image sama dengan jarak objek, yaitu 2F. Dan objek yang dihasilkan adalah nyata, songsang, sama size dengan objek. Tadi kan lebih besar dari objek. Ini sama size dengan objek. Jadi aplikasi merupakan lens di photocopy machine. Inilah dia punya aplikasi lah. Oke, kita jauhkan lagi. Sekarang kan untuk case yang ketiga, kita jauhkan objek itu sehingga dia lebih daripada 2F. Lebih daripada 2F. Kita tengok case yang pertama, dia di antara F dengan 2F. Case yang kedua, dia antara di ngam-ngam pada 2F. Case yang ketiga, dia lebih daripada 2F. Kalau dia lebih daripada 2F, apa yang berlaku? Kita pun boleh try dengan lukisan. Macam tadi kan cikgu sudah tegaskan bahawa mesti lukiskan 5 ukuran ini, semua ukuran mesti sama. 4 ukuran ini mesti sama. Kemudian kita lukiskan step yang pertama daripada objek ini sampai ke lens. Kemudian dari lens melalui titik fokus sebelah sampai satu tahap. Okay, this is step 1 and step 2. Kemudian step 3, kita lukiskan daripada objek ini melalui pusat fokus, pusat lens sehingga pertindihan berlaku. Okay, jadi pertindihan ini membuktikan kedudukan atau menghasilkan kedudukan image. Image ini jelas kelihatan dia adalah real. Kalau real itu kan selalu dia songsang. Kita ingatkanlah, what is a real image? Maksudnya image itu boleh ditangkap. Contohnya image yang terjatuh pada lens.
Macam kamera, lens kamera kan, selalunya dia mesti boleh ditangkap dan boleh di save lah. Itu dipanggil real image. Dia real, songsang, diminish ataupun dikecilkan. Baiklah, aplikasi dia yaitu lens for camera or lens in the human eyes. Maksudnya kan, mata kita selalunya dalam keadaan inilah, yaitu jarak objek selalunya lebih besar daripada jarak image lah. Sekarang kita jauhkan lagi. Sehingga objek itu tali infinity. Maksudnya tali sangat jauh lah. Tali sangat jauh. Infinity ni maksudnya sangat jauh. Kalau dia sangat jauh ni, cara lukis garisan cahaya ni dia lebih special sikit lah. Kita kena ingat. Daripada objek yang jauh, kita lukiskan melalui titik pusat fokus sampai ke satu tempat. Kemudian daripada pusat fokus ini kita hasilkan satu daripada pusat fokus ini kan, ataupun jarak fokus ini, titik fokus ini, titik fokus bukan pusat fokus. Tadi saya salah cakap. Ini isi pusat. Okey. Ini merupakan pusat. Ini merupakan titik fokus. Daripada titik fokus sebelah kiri, kita hasilkan sesuatu garis selari. Garis selari dengan garis tadi sampai ke lens. Kemudian kita hasilkan satu garis yang selari dengan atas. Sehingga dia membentuk satu pertindihan di sini, di mana pertindihan di sini mesti dia ngam-ngam kena pada titik fokus. Ini yang penting kerana kalau sesuatu objek itu dari jauh, dia masih real, masih songsang dan diminish. Tapi yang penting dia mesti berada di titik fokus. Ini hanya untuk objek yang jauh sahaja. Dia mesti ngam-ngam berada di titik fokus. Jadi SPM kan, kena kita berhati-hati kerana kita mesti mau tahu kedudukan ataupun cara lukis ke semua gambar raja tersebut. Jadi cara ataupun aplikasi untuk lens ini selalunya di teleskop. Sekarang kita balik kepada dua keadaan ini, yaitu sekarang kan kita sudah belajar tadi di antara F dengan 2F, kemudian yang ngam-ngam pada 2F, lepas itu lebih daripada 2F, dan akhir dia daripada sangat jauh ataupun infinity lah. Sangat jauh ini selalunya dia dikenal sebagai infinity. Okay. Yang penting infinity, image dia mesti di titik fokus. Mesti di titik fokus. Baiklah. Kita tengok dua special case. Yang pertama yaitu objek ngam-ngam tepat pada F, yaitu tepat pada titik fokus sebelah kiri. Cara kita lukis macam tadi juga, yaitu kita lukiskan satu garis daripada objek bagi lens, kemudian daripada lens bagi titik fokus sebelah lagi. Okey, saya keluar sekejap macam ada orang yang mau masuk. Tiada. Kita teruskan. Saya ingat A5 masuk. Okey, teruskan. Kemudian daripada objek ini, kita lukiskan satu garis
daripada objek dan kena pada pusat lens itu, dan didapati garis kedua-dua ini adalah selari ya, adalah selari. Sebab dia akan menyebabkan image terbentuk di infinity. Maksudnya terbentuk di keadaan yang sangat jauh. Yang sangat jauh lah. Mungkin jauh sampai langit pun mungkin itu. So, kita tengok sini sudah ubah. Image sudah menjadi maya. Maksudnya image ini wujud, tapi tidak macam tadi, boleh di capture, boleh di save seperti kamera. Sekarang dia adalah image maya. Upright, maksudnya dia sama dengan ini dan at the infinity. Selalunya ini juga digunakan di teleskop. Nanti kita akan belajar secara mendalam mengenai teleskop lah. Oke, akhir sekali untuk case ini paling special Jadi kan saya simpan di belakang karena dia susah untuk difahami. Tadi kan ngam-ngam di F, yaitu objek ngam-ngam di F. Sekarang kan objek kita kurang daripada F. Objek kita kurang daripada F. Oke, ini menjadi kanta besar sudah. Yang selalunya kita gunakan untuk macam cikgu kan sudah dua kan. Kena guna kanta besar untuk tengok perkataan yang kecil lah. Sekarang kita tengok macam mana dia berfungsi kanta pembesar ini. Cara lukis dia masih sama dengan tadi, yaitu daripada objek pergi ke lens. Daripada lens, lukiskan satu garis ke titik fokus sebelah. Daripada objek ini, lukis satu garis lagi melalui pusat. Didapati dua garis ini kan, saya labelkan dua garis ini, garis pertama dengan garis kedua ini kan. Didapati tidak mungkin akan bertemu sebab dia sudah mencabar, sudah sebar, tidak dipusatkan. Tidak mungkin akan terbentuk. Jadi cara kita untuk melengkapkan gambar raja ini yaitu kita daripada ini kita teruskan lukis sesuatu yang segaris dengan ini ke satu tahap. Oke, kemudian ini pula kita lukiskan satu garis yang lurus satu tahap sehingga dia terbentuk pertindihan di sebelah sini. Oke, sehingga terbentuk pertindihan di sebelah kiri lagi. Dan ini merupakan image yang berhasil, di mana image berhasil di belakang. Image tersebut ialah Witcher, maya, upright, dan dibesarkan. Dan digunakan seperti di kanta pembesar lah, ataupun kanta, cermin kanta untuk labun dekat. Baiklah, ini secara ringkas kita lukiskan gambar raja sinaran gambar raja kan, macam mana yang berkaitan tentang kanta cempung lah. Sekarang kita teruskan untuk kanta cekung. Kanta cekung senang sebab dia sama untuk semua case. Tengok saya gunakan warna biru sekarang. Tadi saya guna semu merah kan. Sekarang saya gunakan biru. Object is between infinity and C. Okay. Maksudnya objek itu dia dari infinity maksudnya sangat C maksudnya 2F lah. Kita kena faham satu perkataan yaitu C maksud dia 2F, infinity and C. C itu di sini bukan 2F, sorry ya. C itu adalah pusat, infinity and C. Contohnya, objek di
sini. Objek di sini. Untuk kanta cekung, lukiskan satu garis lurus daripada objek pergi ke sini. Oke, kemudian lukiskan satu garis, ini step yang pertama. Lukiskan satu garis daripada lens ini pergi ke balik kepada F. Balik kepada F. Baiklah, kemudian gunakan cara tadi, lukis daripada objek ini melalui C. Melalui pusat fokus. Pertindihan di antara garis ini, pertindihan di antara garis pertama, garis kedua dengan garis ketiga ini menghasilkan image. Di mana image dia selalu di antara C dan F. Bagi semua keadaan, image terbentuk selalunya C dan F. Image yang terbentuk selalunya Witcher, yaitu maya, upright, yaitu tegak, dan diminish untuk semua objek. Tengoklah, ini pun sama. Kalau dia tekatkan sampai dia between F and C. Tadi kan dia lepas F. Lepas F ini sebelum F. Cara lukis dia pun sama juga. Yaitu dari sini pergi ke sana. Step 1. Kemudian dari sini balik jumpa dengan F. Kemudian tali objek melalui C. Pertindihan di antara garisan, this is first, this is second, this is third. Garisan kedua dengan garisan ketiga ini membuktikan ataupun memastikan kedudukan image. Image itu adalah maya, itu Witcher, dan tegak, yaitu tidak disongsangkan dan juga dikecilkan. Ingatlah. Lepas itu, gambar raja dari infinity. Ini selalunya tidak ditunjukkan, yaitu sinaran di sini, dia dipesong di sini. Sinaran dari sini dipesong di sini. Jadi dia ngam-ngam di titik fokus F lah. Ini adalah objek daripada infinity. Baiklah, sebelum kita teruskan di sini, ini saya rasakan saya akan ditunjukkan untuk next week lah. Untuk next week. Sebelum ini kan, adakah kita memang faham tentang kanta cepung dengan kanta cekung? Oke kah? Ada persoalan kah? Ataupun pertanyaan kah? Halo? Ada pertanyaan untuk kanta cekung dan kanta cepung? Sebelum saya teruskan. Boleh paham kah? Halo? Boleh. Boleh ya. Oke, dalam ini kan, dalam case ini SPM selalunya dia melibatkan pengiraan dan juga pengelukisan kanta lah. Sekarang kita sudah belajar pelukisan juga. Oke, jadi kan saya teruskan untuk ini. Sebelum saya akan teruskan ini, kita boleh kilakan kuasa kanta, yaitu power of lens. Cara dia, yang penting kita mesti mau tahu panjang fokus dia, ataupun focal length dia. Di mana adalah focal length? This is jarak di antara F dengan pusat. This is focal length. Oke, cara pengiraan dia merupakan, kalau kita mau kirakan power of the lens ataupun kuasa lens, merupakan 1 bahagi dengan focal length, di mana dalam unit meter.
Ini cara dia lah, pengiraan dia. Kita tengok kita tengok sesuatu pengiraan. Saya stop share dulu. Kemudian saya share screen yang lain. Okey. Boleh tengok kan? Boleh nampak kan? Ini sama dengan tadi, di mana kan? Di mana sudah ajar, sudah juga ajar tentang disongsang kah, dibesarkan kah, sama dengan tadi kan. Tapi sekarang kita tengok pengiraan dia. Pengiraan dia ada dua jenis pengiraan. Satu yaitu mengkirakan fokus length ataupun kuasa lens, yaitu 1 bahagi dengan panjang fokus lah. Yang kedua ialah kita kena belajar tentang pembesaraan linear, linear magnification. Jadi cara untuk mengirakan linear magnification ialah gunakan tinggi image bahagi dengan tinggi objek. Itu cara dia lah. Tinggi image dibahagikan dengan tinggi objek. Cara dia, tengok soalan Tengok soalan. Gambar raja di sebelah menunjukkan kedudukan image I bagi objek O yang terhasil oleh kanta jembung. Ketinggian objek H kosong ialah 6 cm. Berapa tinggi image HI, yaitu tinggi image. Jadi kan, sekarang cara dia gunakan nisbah di antara jarak image dengan jarak objek. Jarak image V sama dengan 70. Yaitu kita ambil daripada fokus, titik fokus ini kepada image merupakan 70 cm. Kemudian jarak objek yaitu gunakan jarak di antara objek dengan image 100 cm tolak dengan 70 cm sama dengan 30 cm. Jadi kan cara untuk kita kirakan pembesaran yaitu tinggi jarak image bahagi dengan jarak objek. Tinggi image bahagi dengan jarak tinggi objek pun okey. Gunakan jarak image bahagi dengan jarak objek pun okey juga. Jadi 70 bahagi dengan 30 sama dengan tinggi image bahagi dengan 6 cm. Jadi 6 cm itu dipindah ke sebelah kanan, kita akan dapati 14 cm. Okey, ini merupakan cara kita kirakan linear linear magnification ataupun pembesaraan linear lah. Baiklah. Untuk next week, kita akan belajar formula ini. 1/F sama dengan 1/U campur dengan 1/B lah. Ini untuk next week punya pembelajaran lah. For this week, saya rasa kita sampai setakat ini. Okey, share balik ke sini. Ini untuk next week lah. Next week kita akan tengok macam mana pengiraan 1/F sama dengan 1/U campur dengan 1/V. Okey, macam mana tidak boleh membezakan antara ketiga F, U dengan V ya. Cara dia ialah dalam satu garis tidak ada lens, nanti dulu lah, ada gangguan sedikit. Okey, kita ada lens di mana lens ini macam tadi kan, kita mesti ukur dengan tepat. Untuk ini, this is F, and then this is 2F. Kemudian sini pun ada F,
dan sini pun ada 2F. Macam tadi kan, macam mana kita lukiskan ini kalau objek dia berada di sini. Saya harap kita boleh pahamlah. Tadi saya sudah tunjukkan cara dia. Cara yang pertama, sebab Eli sudah masuk jadi cara yang pertama dari sini sampai sini kita lukiskan. This is first step. First step. Kemudian daripada sini, daripada ini kita lukiskan sehingga dia berjumpa dengan F. This is second step. Kemudian kita lukiskan satu garis daripada objek ini melalui pusat sini sehingga dia berhenti di satu tempat. Oke, this is garisan ketiga. Ini merupakan kedudukan image. Okay, so we say that this is, kalau sekarang kan, apakah itu F, U, dan V untuk next week? F merupakan jarak di sini sehingga dengan pusat dia. This we call F. Okay, F. Apa itu U? Yaitu saya gunakan garis hijau, yaitu daripada objek sampai ke pusat. Ini adalah objek. Ini kita katakan U. Kemudian daripada pusat fokus ini sampai ke kedudukan image, ini dipanggil V. Jadi next week kita akan tengok macam mana pengiraan untuk F, U, dan juga V. Begitu juga kita akan belajar satu lagi, yaitu macam mana alat optik seperti mikroskop dengan teleskop dia boleh berfungsi lah.